Makan ikan sambal berlada, duduk bersimpuh di rumah nyonya. Bahasa Melayu, bahasa ibunda, janganlah sesekali kau calarkannya. Nama sebenar Saliza binti Ibrahim, tapi keluarga kawan-kawan panggil Zack. Tapi nama komersial saya Zack Kirana. Zack itu memang nama panggilan dekat dalam keluarga lah. Dan Kirana ni sebenarnya sebab saya suka mengkaji hikayat dulu. Dan saya juga ada terlibat dalam teater juga. Saya suka satu hikayat ini, ada satu watak yang nama dia Radin Galuh Cendera Kirana. Dan saya cari maksud Kirana, Kirana maksud dia cantik. Jadi saya rasa gabungan Zack Kirana tu sesuai untuk saya yang suka menulis puisi ni. Saya jadikan dia sebagai nama pena. Tetapi nama itu saya rasa sangat sebati dengan diri saya. Dan alhamdulillah saya rasa nama komersial Zack Kirana ini macam mengam lah, macam sesuai sangat dengan jiwa. Okey, saya dilahirkan di Kuala Berang, Terengganu, daerah kecil di Terengganu. Dan saya merupakan anak yang ke-8 daripada 12 orang adik-beradik. Adik-beradik besar, jadi adik-beradik besar ni juga membentuk saya hari inilah kita suka bersama dengan orang sekeliling kan. Arwah ayah saya merupakan seorang jurutera Tenaga Nasional Berhad, ibu saya seorang suri rumah. Saya menerima pendidikan awal sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Tengku Ampang Intan, Kuala Berang, Terengganu. Memang membesar dekat Kuala Berang sahaja. Sekolah menengah saya, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Berang. Lepas tu saya sambung terus lepas habis STPM. Saya sambung buat ijazah di Universiti Malaya dalam pengajian Melayu. Saya terus sambung, tak sempat nak kerja pun saya terus sambung buat sarjana, master saya dalam pengajian Melayu juga di universiti yang sama, Universiti Malaya. Dan insya-Allah tak lama lagi dalam perancangan untuk sambung ke peringkat Doktor Falsafah insya-Allah. Sebenarnya saya rasa jiwa saya memang bahasa Melayu sebab saya ingat masa saya kecil. Macam mana saya suka bahasa Melayu adalah disebabkan ketika saya mula belajar mengeja, saya dah mula membaca masa tu, arwah ayah saya manfaatkan saya lah. Dia manfaatkan saya, dia kata, okey, bacakan surat khabar ni untuk Abah. Daripada muka surat pertama sampai muka surat terakhir. Sambil kadang-kadang dia tertidur atas kursi malas tu kan. Okay, jadi saya bayangkan masa umur saya 5 tahun, 6 tahun masa tu, saya sudah tahu perkembangan semasa dalam negara, luar negara, tentang ekonomi, tentang jenayah, tentang sukan, serata dunia adalah disebabkan ayah saya suka untuk saya bacakan surat khabar untuk dia setiap hari. Jadi saya mula peka dengan lengguk bahasa, gaya bahasa, penulisan dan sebagainya. Dan saya rasa cinta mendalam terhadap bahasa Melayu tu kuat disebabkan oleh arwah ayah saya. Di saat orang kata bahasa Melayu ni tak nampak masa depan yang cerah untuk bekerja. Dan lagi kepada mungkin masa tu golongan saya tu pada ketika muda lagi. Tak nampak pun apa kesan dia untuk masa depan kan. Tapi saya tetap juga nak pergi kepada minat saya sebab saya percaya. Mak saya selalu cakap, kalau minat walaupun mungkin gaji tak besar, tapi kalau itu boleh menggembirakan kita, itu akan jadikan kita sebagai orang yang positif setiap masa. Daripada kita tertekan dengan perkara yang kita tak suka kan. Jadi saya cuba fokus bila orang kata try lah jadi ni, try jadi ni. Saya fokus juga, saya akan cuba bahasa Melayu. Cuma dalam arah mana itu kita akan tengok pada nasib saya lah kemudian hari. Jadi bila saya pilih pengajian Melayu ini sebab memang minat, lepas habis saja SPM, saya sambung ke STPM sebab saya tahu asas bahasa Melayu kalau kita belajar pada peringkat STPM sangat-sangat bagus. Sebab itulah saya rasa terkejut apabila saya belajar bahasa Melayu dalam satu dimensi baru yang saya tak sangka bahasa Melayu boleh sedalam itu. Jadi mungkin kononnya cabaran itu boleh menjatuhkan saya, tapi tak. Saya lagi suka akan bahasa Melayu dan saya ambil itu sebagai cabaran untuk jadikan saya lebih bersiap sedia untuk menjadi seorang pejuang bahasa suatu hari nanti. Jadi apabila habis saja STPM, saya skor lah, saya dapat masa tu pointer saya 4 untuk subjek bahasa Melayu. Tak pernah di bawah 95% seumur hidup saya untuk bahasa Melayu. Saya berterima kasihlah untuk cikgu-cikgu saya juga masa tu. Saya terus dapat sambung ke peringkat ijazah di universiti yang arwah ayah saya nak. Saya tak yakin saya dapat pergi ke Universiti Malaya sebab kita tahu kan,
macam kriteria yang perlukan tinggi sedikit kan. Okay, jadi saya nak masuk terus ke tempat pendidikan, contohnya UPSI kan. Jadi bila arwah ayah saya nak sangat saya masuk UM, saya cuba dalam pilihan saya. So rezeki dia lah. So saya dapat masuk ke UM dalam pengajar Melayu dengan bersama dengan tenaga pengajar hebat-hebat yang dulu buku mereka saya baca. Dan sekarang saya boleh berhadapan dengan mereka, dapat bercakap, dapat duduk semeja, dapat bertentang mata. Dan saya jadi lebih bersyukur apabila saya punya, orang kata, orang kiri kanan saya adalah orang bahasa. Saya boleh rasakan itu ialah tempat saya. Orang kata tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu kan. Jadi satu je perkara yang saya pegang, apa saja kata-kata yang mengekang, sebenarnya itu maksudnya mereka tiada keyakinan kepada diri kita, tetapi bukan mereka yang membantu untuk angkat kita. Jatuh atau bangun kita adalah disebabkan kita sendiri. Okay, jadi apabila saya dengar kata-kata orang kan, dan kalau saya terkesan maksudnya saya lemah. Okay, sedangkan saya cuba untuk kuatkan pengetahuan saya dalam bahasa Melayu. Okay, jadi saya tak akan bagi ruang kepada siapa pun untuk jatuhkan saya. Jadi saya ingat setiap hari bahasa Melayu ni, apabila kita sayang bahasa Melayu, apa saja kesalahan yang ada kiri kanan kita akan terkesan. Kita akan terkesan sebab kita sayang kan. Jadi bila keikhlasan ada dalam perjuangan saya, okay, walaupun saya hanya mengajar sekadar untuk cari duit tepi saja masa tu kan, dekat tuition center, dekat pusat tuition, tetapi kebahagiaan tu ada sebab saya membetulkan orang yang salah. Saya membantu untuk mereka jadi lebih baik sebagai seorang warga negara Malaysia, bertutur dalam bahasa kebangsaan. Dan saya percaya keikhlasan kita dalam memperjuangkan sesuatu yang mulia tu semua, yang baik tu, rezeki Tuhan akan bagi sikit. Jadi saya boleh katakan rezeki saya pada hari ini dalam bidang perjuangan saya bahasa Melayu tidak merugikan saya, satu sen pun tidak rugi, bahkan dia banyak bagi kelebihan kepada saya, dan bahkan nama saya dikenali pada hari ini adalah disebabkan bahasa Melayu saya sendiri. Konsep perjuangan saya dalam bahasa Melayu, saya tidak berfikir ke arah nak mendidik, nak mengajar. Mungkin saya akan duduk dalam bidang pentadbiran mungkin. Tetapi orang kata caturan, apa yang Tuhan takdirkan tu lebih baik. Kadang-kadang kita tak dapat apa yang kita nak, tapi Tuhan bagi apa yang kita perlukan. Jadi saya ingat saya gantikan seorang rakan di pusat tuition yang nak bersalin. Ketika itu saya baru saja menamatkan penulisan tesis saya dalam master. Dan kawan saya kata boleh tak minta gantikan dia sebab pusat tuition tu tak ada orang, tak ada cikgu PM. Okay, jadi saya kebetulan pula memang baru habis tulis tesis, nak tunggu konvo. Saya pun berkelapangan, jadi saya pun gantikanlah. Tetapi lama kelamaan saya perasan, saya ganti sekejap saja, tapi saya rasa kita memang dah sayang bahasa Melayu. Lama kelamaan saya sedar satu sisi baru dalam diri saya, iaitu saya boleh menjadi pendidik. Saya ada kesabaran. Sedangkan dalam kehidupan seharian saya seorang yang sangat tak sabar. Saya memandu tak sabar, saya bercakap dengan orang, saya berjalan tak sabar. Tetapi rupa-rupanya untuk mendidik saya ada kesabaran. Okay, sebab tu orang kata ada bahagian dalam diri kita, kalau kita tak berani cuba perkara baru, kita tak akan kenal diri kita sebenarnya. Bahkan orang kiri kanan kita pun tak kenal kita. Okay, jadi apabila saya dah masuk dalam bidang pendidikan macam ni, mendidik anak-anak bangsa ni, saya dah merasa suka apabila ilmu kita diraikan seperti festival. Mereka berterima kasih macam mana setiap pengorbanan kita. Padahal itu adalah perkara yang ringkas. Kata, takkan tak tahu benda ni. Tapi cara mereka berterima kasih dekat kita tu, penghargaan Hari Guru, hari jadi kita, setiap kali nak tamatkan tahun, rai mereka itu yang menyebabkan saya rasa sangat gembira. Dan akhirnya saya buat keputusan untuk menjadi pendidik bahasa Melayu sampailah hari ini. Lepas beberapa tahun saya terlibat aktif dalam pengajaran di pusat tuition, ada beberapa buah cawangan pada ketika itu. Mungkin sudah ada mata-mata yang melihat sebab saya memang sudah pun masuk ke sekolah-sekolah untuk bagi ceramah, bagi seminar dan sebagainya, terutamanya untuk anak-anak murid yang nak bersiap sedia untuk peperiksaan besar kan. Tak lama kemudian ada pihak-pihak luar yang mula sedar kewujudan kita. Jadi saya mula ditawarkan dengan kerja bersama dengan beberapa buah yayasan Angkatan Tentera Malaysia.
Yayasan Tenaga, Yayasan Felda dan sebagainya. Jadi tempat pengajaran saya sudah menjadi lebih meluas. Saya dah mula keluar daripada Kuala Lumpur dan juga Selangor, tengok keadaan anak-anak di sana. Tak lama kemudian ada stesen televisyen berminat untuk tawarkan segmen untuk saluran pendidikan, okey, Astro Tutor TV. Jadi itu pertama kali kemunculan saya di televisyen lah. Ketika itu kita belum lagi tular masa tu. Tetapi bagi saya itu merupakan satu pencapaian yang besar kerana niat kita untuk menyebar luaskan bahasa Melayu bukan untuk mendapat nama, tetapi Tuhan berikan peluang itu. Jadi saya rasa itu antara rezeki terpijak lah yang saya tak pernah sangka. Pada tahun 2020, saya rasa semua orang satu dunia orang kata pandemik ni banyak bagi kesan. Saya betul-betul sangkakan bahawa apabila saya tak berdepan dengan anak-anak murid, mungkin sukar untuk saya menyampaikan ilmu bahasa Melayu saya. Jadi, saya tertanya-tanya, adakah perjalanan saya untuk memperjuangkan bahasa Melayu, untuk bagi pendidikan kepada anak-anak ini akan terganggu. Tetapi, Allah mudahkan jalan saya lah, saya rasa kan. Kita jiwa dah bertahun-tahun sebagai guru, duduk diam kat rumah tak boleh buat apa-apa, tak boleh mengajar. Jadi saya mula belajar buat konten di media sosial, di Instagram, di TikTok. TikTok lambat sikit lah, tapi Instagram dengan Twitter dahulu saya buat konten. Tapi saya pilih bukan saja untuk pelajar sekolah. Sebab bahasa Melayu sebenarnya boleh dipelajari oleh semua lapisan masyarakat sebenarnya. Jadi saya ambil konten-konten yang bersifat ringan tetapi sentiasa dijadikan kesalahan. Sentiasa menjadi kesalahan masyarakat. Contohnya ejaan. Jadi saya buat konten pada PKP yang pertama lagi saya buat konten. Tapi sekadar mendapat perhatian daripada anak-anak murid sendiri. Tetapi apabila pelaksanaan PKP yang kedua, pada ketika itu barulah ada pihak lain yang sedar tentang video konten itu dan mereka rasakan bermanfaat, jadi dia mula jadi tular. Sebab tular ni kita tak boleh rancang. Tular ini dia berlaku tanpa diduga. Jadi tak terancang. November 2020. Ketika itu saya dah buat saya ada buat jalankan tuition dalam talian, okey. Dan anak-anak murid tahu macam mana saya mengajar. Saya memang seorang yang suka buat lawak dalam kelas sambil kenakan mereka kan. Okey, jadi anak-anak murid saya sebenarnya mereka belajar. Contohnya saya betulkan kesalahan ejaan. Rupa-rupanya mereka dapat lawak kita dan mereka sendiri sebenarnya boleh jadi cikgu. Dan pada ketika itu saya ingat masa PKP yang pertama, masing-masing sibuk buat kuis sendiri dekat dalam Instagram. Dia ada kuis sendiri kan, kita yang stiker kuis dan sebagainya, filter kan, dia bagi filter kan. Jadi seorang anak murid saya ni nama dia adalah Batrisha. Saya ingat nama dia, Batrisha. Batrisha ini daripada PKP satu lagi, Miss cubalah filter saya ni, saya buat filter kuis ejaan yang Miss ajar saya. Jadi ilmu yang saya bagi dekat Batrisha ini, Batrisha aplikasikan dalam bentuk filter di IG yang kita boleh try, kita cuba-cuba je kan. Jadi masa tu berbulan-bulan saya tangguh sampailah PKP yang kedua kena ubah balik bulan 11 tak silap saya ke bulan 10 2020. Saya cubalah ambil hati anak murid dan sebagai penghargaan sebab itu pun ilmu saya. Jadi masa saya betulkan ejaan tu, ada ejaan pensel, ada ejaan mihun, ada ejaan mi. Okay, jadi perkara itu dirasakan kelakar oleh netizen dan mula beberapa stesen radio, blog-blog yang terkenal perasan video tersebut dan mereka mula tularkan. Jadi itu video pembetulan ejaan yang itu yang paling viral lah kali pertama bulan 11 2020. Itu dia. Okay. Saya beberapa video lagi selepas tular tu ada beberapa lagi video yang mendapat perhatian, contohnya video penerangan saya dalam peribahasa harapkan pagar makan padi atau harapkan pegar makan padi yang itu mendatangkan perdebatan yang sangat hebat masa tu. Kemudian saya ada berikan juga contoh-contoh ejaan makanan, ejaan
ejaan yang melibatkan kata pinjaman bahasa Arab iaitu insya-Allah, juga mendatangkan perdebatan. Tapi saya suka kepada perdebatan kerana kita boleh tengok tahap pemahaman, dan juga sebagai cikgu bagi saya lah, kita perlu ada dasar keterbukaan mendengar pendapat dan nak tengok persepsi mereka, tengok daripada sudut fikiran mereka supaya kita tahu asas mereka macam mana. Jadi senang untuk kita aplikasikan dalam pengajaran kita pada masa akan datang. Dan saya buat kuis dekat di Instagram pun secara orang kata percuma lah. Percuma. Saya betul-betul nak tahu minat bahasa Melayu dan juga pengetahuan, pemahaman bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat setakat mana. Jadi adalah beberapa video yang saya rasa beberapa perkongsian, terutamanya apabila saya buat kuis, saya dapat tahulah setakat manakah pengetahuan mereka. Kalau yang harapkan pagar, pagar makan padi, atau harapkan pegar, pegar makan padi. Kita ni hidup zaman sekarang memang sudah ada dasar keterbukaan dalam mengkritik. Jadi memang ada beberapa kritikan sastra yang saya perasan tentang harapkan pegar, pegar makan padi. Kerana pegar ini spesies burung. Tapi kalau ikutkan konteks yang betul, KDBP masih lagi menyimpan rekod pagar, bukannya pegar. Jadi kalau ikutkan konsep yang betul, kenapa kita nak harapkan pegar? Pegar sejenis burung yang mungkin boleh makan bijirin seperti padi. Sedangkan maksud peribahasa ini sebenarnya adalah mengharapkan seseorang. Maksudnya seseorang ini boleh diharapkan. Tapi saya setuju dengan pagar kerana pagar memang sifatnya sebagai pelindung. Jadi harapkan pagar lebih baik daripada harapkan pegar. Jadi saya masih bertegas masa itu untuk menyatakan bahawa saya setuju dengan harapkan pagar, pagar makan padi. Dan mengikut daripada pembacaan-pembacaan hukum kanun, Kedah dan sebagainya, memang adanya pagar untuk diletakkan dekat sawah-sawah padi pada ketika dahulu. Jadi bagi saya pentinglah untuk kita membaca juga bahan-bahan lama dan juga tengok dari segi logik, tetapi masih kita terbuka kepada kritikan. InsyaAllah ini sebenarnya adalah istilah bahasa Arab yang kita ambil secara keseluruhannya lah. Kita ambil semua. InsyaAllah. Kita tak ambil dengan izin Allah. Tapi kalau kita terjemahkan betul-betul dengan izin Allah, memang dia jarak lah. Jadi oleh sebab ini adalah istilah khusus dalam bahasa Arab, kita ambil satu sebagai penghormatan. Tetapi kita kena tahulah konsep dalam bahasa Melayu, nak bunyi syah, dia bukan SH, dia adalah SY. Jadi kita tahu kat situ, insya tu dia mesti SYA. Dan insya dengan Allah. Insya tu dengan izin. Allah tu adalah kata nama khas. Jadi untuk pergi daripada kata nama am kepada kata nama khas, mesti ada sempang. Jadi insya Allah ejaan dia adalah insya, INSYA, sempang Allah, A huruf besar. Jadi kita satukan. Cumanya ada perdebatan yang katanya ejaan dia berasingan in, jarak, syah, jarak Allah. Boleh diambil kira untuk dijarakkan kalau kita menterjemahkannya dalam bahasa Melayu kita. Boleh jarakkan dengan izin Allah. Memang jarak. Tetapi bila kita ambil khusus istilah itu penuh dalam bahasa Arab, kita ambil semua insya-Allah dijadikan satu perkataan. Itu dia. Pertama sekali, saya rasa bersyukurlah dengan sambutan dalam yang mungkin ada negatif tapi positif sangat-sangat banyaklah. Dan saya lebih terharu apabila ibu bapa, anak-anak murid saya sendiri pun sangat menyokong apabila anak-anak belajar dengan saya. Maksudnya mereka pandang perkara-perkara baiklah. Tetapi tak dapat dinafikan, sebenarnya lain laman sosial, lain audiensnya, lain pemikiran mereka, lain penerimaan mereka. Saya ingat perkongsian saya yang dikongsikan oleh orang lain di satu laman sosial, saya dikecam dengan sangat teruk. Saya dikecam dengan sangat teruk bukan kerana konten saya. Tak ada ucapan terima kasih untuk konten saya, tetapi yang ada hanyalah kritikan terhadap personaliti saya, luaran saya. Tetapi bagi saya, kita tak dapat ubah pemikiran orang. Yang kita dapat ubah adalah cara kita menerima sesuatu itu. Jadi bagi saya cuba untuk tidak terkesan kerana niat saya masih lagi sama, iaitu memperjuangkan bahasa Melayu. Dalam masa yang sama, saya juga berhati-hati dengan penampilan saya. Kita dah mula rasa macam apabila kita dikenali ni sebenarnya ada mata-mata yang memperhatikan. Jadi
mungkin perkara ini boleh mengubah saya ke arah yang lebih baik mungkin. Jadi setiap hari saya belajar sebenarnya daripada teguran-teguran semua saya ambil, bukan langsung tak ambil, kita ambil. Jadi itulah adalah baik dan ada buruk dia. Tapi saya masih bersyukur kerana walaupun seorang yang menyokong saya tetap akan perjuangkan kerana keikhlasan saya untuk memperjuangkan bahasa Melayu itu memang dia betul-betul asli dalam diri saya. Sebenarnya selepas dikenali memang dah lain sikitlah cabangnya kan. Sebelum saya dikenali memang saya mengajar di pusat tuition. Pusat tuition Maths Clinic Plus. Maths Clinic ini ada beberapa cawangan pada ketika itu dan saya merupakan antara cikgu utama bahasa Melayu lah. Jadi saya memang bergerak dari cawangan ke cawangan yang lain. Kadang-kadang satu hari itu 2 cawangan saya kena pergi kan. Jadi memang memenatkan sedikit lah. Tetapi apabila pandemik ini kami dah pergi secara dalam talian. Jadi skop pengajaran saya sudah berbeza, ibarat macam dalam studio. Okay? Dan di samping itu saya juga sebenarnya memberi ceramah tentang bahasa untuk kementerian, ada Kementerian Pelancongan jemput saya hari itu. Ada juga daripada perbadanan untuk ajar bahasa Melayu, menulis surat yang betul, surat rasmi terutamanya ya, penggunaan bahasa Melayu dalam pejabat. Ada juga saya dijemput sebagai speaker, sebagai penceramah, dan juga saya juga memberi ceramah dekat sekolah-sekolah, dan saya juga merupakan tenaga pengajar di televisyen, ada juga di saluran pendidikan. Okay, dan insya-Allah tak lama lagi saya juga akan mengacarakan rancangan televisyen Didik Hibur. Dia pendidikan dan juga hiburan sekali insya-Allah di satu rancangan di RTM insya-Allah. Jadi cabang kerjaya saya sudah menjadi semakin meluas apabila dah mula dikenali. Jadi itu antara perkara yang saya rasa saya perlu syukurkanlah setiap hari. Rancangan saya masih lagi tetap pada misi saya, iaitu saya nak membawa bahasa Melayu ini ke mata dunia lah. Okay, sebab sayang sebenarnya jumlah penutur bahasa Melayu dekat dunia adalah yang keempat terbanyak di dunia sebenarnya kalau ikutkan. Jadi walaupun mungkin ada beberapa orang seperti saya pun mungkin sudah cukup untuk membantu misi ini dilaksanakan. Jadi masih lagi nak capai. Cumanya saya tak boleh nak tentukan saya akan berada di bahagian mana. Mungkin bertakbiran, mungkin saya bekerja bukan lagi dalam bidang pendidikan tetapi masih dalam perjuangan bahasa Melayu. Tetapi saya sudi bekerjasama dengan mana-mana pihak yang ingin memartabatkan bahasa Melayu seperti DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya bekerjasama dengan ERAT sebab ini merupakan satu platform yang sangat baguslah untuk saya laksanakan misi yang dah lama saya nak ketengahkan. Jadi itulah rancangan saya. Satu teguran saya kepada masyarakat kita, ramai yang menyangkakan bahawa bahasa ini merupakan menunjukkan tahap intelektual kita. Kononnya berbahasa luar, berbahasa asing seperti bahasa Inggeris menunjukkan intelektual yang tinggi, tetapi sebenarnya bahasa itu tidak melambangkan intelektual tapi dia melambangkan jati diri. Okay, jadi bagi saya, sebelum kita memartabatkan bahasa asing, martabatkanlah bahasa kita. Kerana kalau bukan kita, siapa lagi? Sebab saya percaya kepada satu peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita berpijak di bumi Malaysia, darah kita tumpah kat sini, maka junjunglah langit Malaysia. Takkanlah nak junjung langit London, betul tak? Jadi maksudnya, jati diri kita perlu dibawa seiring dekat mana kita berpijak. Okay, jadi saya harap sangat-sangat kepada masyarakat di luar sana untuk memberi ruang kepada bahasa kita sendiri untuk bernafas dengan selesa di bumi sendiri. Okay, jadi untuk mempelajari bahasa asing adalah sangat baik, tetapi haruslah utamakan bahasa kita. Janganlah kita didik anak-anak kita yang muda dekat rumah tu, yang kecil-kecil tu, didik dengan bahasa luar dahulu, bahasa Inggeris dahulu. Kononnya takut anak itu nanti akan ketinggalan dalam bahasa Inggeris. Sedangkan bagi saya, kita kena terapkan dengan bahasa ibunda kita terlebih dahulu. Jadi ini adalah antara konsep yang mungkin kadang-kadang ibu bapa tak nampak. Tetapi saya sebagai guru, untuk memperbaiki anak-anak murid pada tahap sekolah menengah, sekolah rendah yang lidahnya susah betul nak bertutur dalam bahasa Melayu, itu merupakan cabaran yang paling hebat. Dan saya sebagai seorang warga negara, saya terkesan. Itulah dia. Saya setuju ada beberapa negara
negara maju, okay, contohnya kalau kita pergi ke negara China kan, macam mana kita duduk dekat hotel-hotelnya, rancangan televisyen semuanya dalam bahasa Cina. Saya pergi ke Perancis, rancangan televisyen semuanya dalam bahasa Perancis. Kawan saya nak melanjutkan pengajian ke Perancis, mereka wajib mempelajari dan wajib fasih dalam bahasa Perancis. Nak pergi ke Jepun, mesti bersiap sedia dalam bahasa Jepun. Tetapi sedih, apabila pelajar luar negara nak masuk ke Malaysia, syaratnya hanyalah perlu berbahasa Inggeris sahaja. Jadi perkara ini sebenarnya memberi kesan kepada saya sebagai pejuang bahasa, dan saya percaya pejuang-pejuang bahasa kat luar sana. Jadi kat situ nampak sebenarnya integriti kita, okay, dalam memperjuangkan bahasa kita sendiri. Jadi mungkin ada perkara yang kita perlu pandang dengan mendalam balik perkara-perkara ini, kerana bagi saya lah, mencintai bahasa sendiri, dan apabila orang luar datang ke negara kita dan mereka pun belajar bahasa kita, ini akan memudahkan lagi misi kita untuk memperkenalkan bahasa kita ke mata dunia sebenarnya. Itu dia. Hai, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak editorial majalah Dewan Bahasa dan Pustaka kerana memilih saya sebagai penghias muka hadapan. InsyaAllah saya harapkan perkongsian saya menjadi manfaat kepada pembaca, tidak kira sama ada dalam bentuk bercetak ataupun dalam talian. Jadi saya berikan pantun untuk anda semua. Pergi mencari cincin suasa, insya-Allah berjumpa lagi di lain masa.